Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdullah bin Udin, pembentang anda bagi minggu ini bagi kursus PGT 434 pengurusan disiplin sekolah dengan tajuk hubungan pihak luar dengan pihak sekolah dalam pengurusan disiplin murid. Baiklah, dalam pembentangan kali ini ada 5 perkara yang perlu untuk kita beri fokus dalam kita memahami hubungan antara pihak luar dan juga pihak sekolah dalam menguruskan disiplin demi ekosistem pengurusan disiplin murid yang baik. Pertama, definisi pihak luar. Kedua, peranan umum pihak luar. Ketiga, senarai pihak luar yang relevan. Dan keempat, peranan pihak luar yang relevan secara spesifik serta rumusan terhadap pembentangan pada hari ini. Baiklah, apa itu definisi pihak luar ataupun apa itu pihak luar? Pihak luar merupakan mana-mana pihak yang mempunyai kepakaran tersendiri yang tidak berada dalam sistem atau bidang pengurusan sesebuah institusi ataupun menganggotainya secara rasmi. Apabila kita berbicara tentang pengurusan disiplin sekolah, sudah pasti pusat atau institusi tersebut adalah sekolah. Maka pihak sekolah yang terdiri daripada pihak sekolah adalah yang dirasakan boleh membantu bagi melicinkan apa-apa sistem atau bidang secara rasmi di sekolah. Seterusnya, apakah peranan umum pihak luar? Pihak luar di sekolah adalah pihak yang lazimnya menjadi pemerhati atau mata-mata terhadap sesuatu sistem yang sedang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Maka, pihak sekolah ini boleh berperanan secara rasmi ataupun masuk ke dalam sistem tersebut sekiranya mendapat jemputan atau pelawaan rasmi daripada pihak kementerian ataupun sekolah. Baiklah, apakah senarai pihak-pihak luar yang relevan dalam pengurusan disiplin di sekolah? Pertama, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Kedua, Polis. Ketiga, badan-badan kerajaan yang berkaitan misalnya pemadam AADK, JKM dan lain-lain. Dan keempat, badan-badan bukan kerajaan seperti syarikat swasta dan juga komuniti setempat. Baiklah, seterusnya kita mulakan dengan PIBG. PIBG merupakan pertubuhan yang dianggotai oleh guru termasuklah pentadbir sekolah dan ibu bapa yang dipacu oleh jawatan kuasa terpilih setiap tahun untuk menguruskan hal ehwal dan kebajikan murid di sekolah. Apakah peranan yang boleh dimainkan PIBG dalam memastikan ekosistem pengurusan disiplin yang baik? Pertama, bekerjasama dalam memberi perkhidmatan bagi kebajikan dan kebajuan murid dalam konteks disiplin bagi meningkatkan imej sekolah. Kedua, bekerjasama membantu dan menambah usaha sekolah bagi memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan dalam konteks pengurusan disiplin. Ketiga, bekerjasama dalam usaha menambah sumber kewangan sekolah dalam aktiviti atau kegiatan intervensi melibatkan pengurusan disiplin. Dan keempat, bekerjasama dalam meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran melibatkan kesedaran disiplin di sekolah. Seterusnya, Polis atau PDRM. PDRM merupakan badan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang berperanan menjaga keselamatan dan ketenteraman awam yang dianggotai oleh para pegawai terlatih dalam hal ehwal keselamatan tempatan. Maka, peranan yang boleh dimainkan oleh polis bersama dengan pihak sekolah. Pertama, bekerjasama dalam penganjuran sesi rapat umum melibatkan forum, ceramah untuk memberi kesedaran tentang jenayah serta isu-isu keselamatan yang berisiko melibatkan murid dan juga disiplin. Kedua, bekerjasama dalam memperkukuh aspek keselamatan di sekolah melibatkan prasarana dan sistem keselamatan murid agar ekosistem pengurusan disiplin dapat dilengkapkan. Dan ketiga, bekerjasama dalam menjadi pusat rujukan bagi menyelesaikan isu-isu disiplin melibatkan murid secara cekap dan juga adil. Seterusnya ketiga, badan-badan kerajaan yang berkaitan seperti pemadam, AADK, JKM dan lain-lain. Badan-badan kerajaan kita tahu mempunyai kepakaran dan sumber tersendiri bagi memberikan perkhidmatan governance terbaik buat masyarakat.
Contohnya pemadam boleh bekerjasama mengadakan sesi rapat umum bersama murid berkaitan dengan isu-isu penagihan dadah serta akibatnya. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK pula boleh bekerjasama dengan mengadakan sesi rapat umum bersama guru bagi intervensi berkala bersama guru disiplin dan juga kaunseling misalnya berkaitan pengurusan isu penagihan dadah melibatkan murid supaya mereka tahu bagaimana mahu menguruskan isu ini dengan baik. Seterusnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh bekerjasama dalam menjadi sumber terhadap bantuan sara hidup dan kebendaan kepada golongan-golongan murid yang layak yang dirasakan berkeperluan sekiranya kekurangan dalam kehidupan merupakan punca kepada masalah disiplin berlaku. Lain-lain seperti agensi kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia boleh saja bekerjasama mengadakan sesi rapat umum seperti ceramah, forum, bengkel dan banyak lagi inisiatif berkaitan dengan isu kesihatan mental agar pembentukan mentaliti ataupun minda yang baik tentang disiplin kendiri dapat dibentuk dan juga amalan gaya hidup sihat. Terakhir, badan-badan bukan kerajaan NGO ataupun syarikat swasta dan juga masyarakat setempat. Badan-badan ataupun komuniti setempat ini pasti mempunyai sumber dan kepakaran tersendiri yang tidak melibatkan sumber kerajaan yang boleh membantu sistem dan pengurusan disiplin dalaman sekolah. Misalnya syarikat-syarikat boleh bekerjasama dengan pihak sekolah bagi membekalkan sumber kewangan atau kebendaan melalui kaedah penajaan sebagai ihsan tanggungjawab sosial dan juga korporat CSR dalam aktiviti dan kegiatan pengurusan disiplin dalaman sekolah. Komuniti setempat pula boleh menyumbang tenaga seperti menjadi mata-mata seperti jiran-jiran di rumah bagi menyokong ekosistem persekitaran yang selamat serta berdisiplin di sekolah. Sumber-sumber jiran ini juga pula boleh menjadi komuniti setempat ini menyumbang benda-benda ataupun kewangan bagi menyokong kegiatan disiplin sekolah. Rumusan atau rangkumannya, kesemua agensi-agensi yang telah saya bentangkan, pihak-pihak yang telah saya sebutkan boleh saja berperanan membantu sekolah dalam memastikan sudut kesedaran, minda, kesihatan, kebajikan, keselamatan dan hal ehwal murid secara tidak langsung diambil kira dalam menguruskan sistem disiplin di sekolah. Malah, guru dan pentadbir juga boleh mengetahui tentang panduan sebenar dan pakar-pakar yang wajar dirujuk melalui peranan setiap agensi di bawah kerajaan ataupun bukan di bawah kerajaan dalam konteks kesihatan dan juga pengurusan disiplin yang baik. Baik, ini merupakan 4 sumber berautoriti yang saya rujuk bagi membentangkan pembentangan ini. Maka rumusannya, semua pihak berperanan bagi mewujudkan ekosistem pengurusan disiplin yang baik di sekolah. Dan tanggungjawab ini tidak hanya terletak di bahu pihak pentadbir ataupun guru di sekolah, tetapi peranan semua pihak dalam negara bagi membentuk generasi yang berdisiplin serta berkualiti jati dirinya. Maka disiplin pelajar tanggungjawab semua. Sekian, terima kasih. Salam.